Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi atas izin dan kurnianya dapat kita bersua kembali dalam forum yang dianjurkan oleh Unit Pendidikan Islam Kolej Matrikulasi Johor pada pagi nirmala yang hening ini. Pertemuan kali ini ialah bagi membincangkan suatu isu yang tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Islam di Malaysia. Sebelum itu, saya mengalu-alukan kehadiran puan-puan bagi memeriahkan lagi majlis forum kita pada hari ini. Semoga para hadirin yang mendengar juga kami yang menyampaikan ini dapat bersama-sama berkongsi manfaat dan kebaikan daripada isu yang dibincangkan dalam forum ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah mengenai isu dan penyelesaian yang berfokuskan kepada urus niaga atas talian pada masa kini. Sebagai pembuka bicara pada pagi yang harmoni ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, pergi bersama si penjahit pakaian, isu hangat hendak dibincangkan, diharap hadirin beri perhatian. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, Saudara Muhammad Harith bin Wabain. Beliau merupakan Yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Kolej Matrikulasi Johor. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, di sebelah kiri pula merupakan ahli panel yang kedua, Saudara Muhammad Iqbal bin Ahmad Muzi. Beliau merupakan Yang di-Pertua Jawatan Kuasa Badan Kerohanian Kolej Matrikulasi Johor. Selamat datang juga saya ucapkan. Akhir sekali, tidak lain dan tidak bukan ahli panel kita yang ketiga, cantik dan manis orangnya, Saudari Aina Marina binti Rahmat. Beliau merupakan Ketua Jabatan Hal Ehwal Semasa Kolej Matrikulasi Johor. Selamat datang saya ucapkan kepada saudari. Baiklah, sebelum kita pergi ke perbincangan yang lebih mendalam lagi, izinkan saya mengupas serba sedikit tentang isu yang hendak diketengahkan dalam forum kita pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, dunia semakin menggapai kemuncak kemodenan di mana dunia dan seisinya sedang menikmati kemudahan teknologi pada era ini. Namun, terlalu banyak isu berbangkit sejak kebelakangan ini mengenai apakah teknologi yang telah disediakan benar-benar memudahkan serta memberi manfaat kepada masyarakat ataupun hanya menambah pesan buruk kepada pengguna, terutamanya mengenai topik kita pada hari ini berkenaan isu urus niaga atas talian. Teknologi yang semakin pesat membangun ini banyak memberi impak kepada dunia keusahawanan pada hari ini. Masyarakat mengakui bahawa kemudahan urus niaga itu memberi keselesaan serta kesenangan kepada mereka untuk melakukan aktiviti jual beli. Walau bagaimanapun, tidak kalah juga dengan impak negatif yang semakin hari dibongkarkan oleh masyarakat, terutamanya di media sosial. Oleh yang demikian, wajar dengan tajuk forum kita pada hari ini iaitu urus niaga atas talian, isu dan penyelesaiannya. Kita akan cuba mengupas dan mengetengahkan lebih mendalam lagi isu ini supaya ianya lebih dekat di hati masyarakat, insya-Allah. Untuk memulakan majlis forum pada pagi yang mulia ini, saya ingin bertanyakan sedikit persoalan kepada panel yang pertama, Saudara Muhammad Harith. Apakah definisi sebenar bagi urus niaga atas talian atau lebih dikenali sebagai e-dagang ini? Dipersilakan saudara.
Terima kasih kepada Cik Moderator Saudari Siti Aisyah atas persoalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kepada persoalan yang diajukan, sebenarnya banyak definisi yang dikeluarkan mengenai urus niaga atas talian. Namun begitu, saya cuba memberikan yang terbaik untuk mengupas persoalan ini supaya tiada salah faham di antara para pendengar. Pada era yang sedang pesat membangun ini, masyarakat telah dihidang atau lebih tepat lagi disediakan dengan pelbagai kemudahan teknologi, hasil ciptaan dan inovasi individu-individu terlibat. Evolusi rangkaian internet yang semakin membangun ini telah membuka mata masyarakat pada hari ini bahawa semua perkara bergerak dengan cepat dan pantas. Begitu juga dengan urus niaga yang semakin maju pada era ini. Dengan hanya sambungan internet yang semakin meluas, urus niaga boleh dilakukan secara atas talian di seluruh pelosok dunia. Urus niaga atas talian atau lebih dikenali sebagai e-dagang membolehkan sesiapa sahaja melakukan urusan jual beli secara maya. Perkara ini telah memudahkan masyarakat untuk menjual dan membeli barangan yang menjadi pilihan mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Definisi bagi perkataan urus niaga itu mempunyai istilah yang digunakan dalam bahasa untuk merujuk kepada elemen atau individu yang membentuk sesebuah perniagaan. Ianya juga menerangkan suatu situasi yang berlaku dalam aktiviti perniagaan. Dalam arti kata lain, semua yang relatif dengan perniagaan dan usahawan boleh diartikan dengan urus niaga asalkan ianya memenuhi syarat dan kelayakannya. Manakala atas talian pula memberi maksud segala aktiviti atau perkara yang dilakukan merupakan aktiviti secara maya atau lebih tepat lagi secara online. Perkara yang dilakukan tidak berlaku secara bersemuka dan boleh terjadi di seluruh pelosok dunia tanpa batasan. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang pertama. Ulasan serta olahan yang sangat jelas dan padat sebentar tadi. Para hadirin sekalian, kita semua sedia maklum bahawa urus niaga atas talian ini banyak memberi impak kepada kehidupan seharian masyarakat di Malaysia, sama ada impak positif maupun negatif. Justru itu, saya ingin beralih pula kepada ahli panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Iqbal. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang mungkin terjadi ke atas individu serta masyarakat kini semasa menjalankan urus niaga atas talian? Terima kasih Tuan Moderator. Pertama sekali, ucapan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan kerana menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi info dan maklumat dalam majlis forum yang indah ini. Kembali kepada persoalan yang diajukan sebentar tadi, saya akan menjawab kesan urus niaga atas talian ke atas individu terlebih dahulu. Kesan urus niaga atas talian terhadap individu ialah memudahkan dan mempercepatkan urus niaga berlaku. Hal ini kerana kemajuan teknologi kini membantu urus niaga dapat diakses dengan mudah setiap masa dan tidak kira di mana sahaja. Sebagai contohnya, seseorang individu tersebut mampu melakukan urus niaga di rumah sekiranya ada kemudahan mengakses internet. Selain itu, urus niaga secara atas talian juga dapat menjimatkan masa dan tenaga. Hal ini demikian kerana pengguna tidak perlu bersusah payah pergi ke gedung membeli belah untuk membeli barangan. Sebaliknya, pengguna boleh memesan barangan dengan mudah secara atas talian. Pengguna juga dapat menjimatkan masa kerana setiap maklumat tentang pembelian secara atas talian telah pun disediakan. Contohnya, tracking number dan jangka masa yang diperlukan untuk barang sampai ke destinasi. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa urus niaga atas talian memberi kesan yang positif kepada individu secara amnya. Selain itu, urus niaga atas talian juga memberi kesan terhadap masyarakat. Antaranya ialah terdapat kemudahan tempahan barangan
keperluan secara dalam talian dengan penghantaran percuma yang disediakan oleh pasaraya terkemuka seperti Lotus dan Mydin. Selain itu, urus niaga atas talian juga membuka peluang yang luas dalam industri pekerjaan seperti penghantar makanan atau barangan. Oleh hal yang berikut, masyarakat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia seperti diberhentikan kerja atau dibuang kerja oleh majikan mereka dapat menjadi penghantar makanan untuk menyara keluarga dan hidup mereka. Sebagai contohnya, seseorang boleh bekerja dengan syarikat penghantar makanan seperti GrabFood dan Foodpanda. Secara terperincinya, aktiviti urus niaga atas talian dapat memberi impak yang positif kepada masyarakat serta dapat memudahkan serta melancarkan lagi urusan seharian mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muhammad Iqbal. Penerangan yang utuh lagi berisi sudah dilontarkan oleh saudara ahli panel kita yang kedua sebentar tadi. Kini persoalan yang seterusnya ingin saya ajukan kepada ahli panel kita yang ketiga, saudari Aina. Pada pendapat anda, apakah kesan utama kepada negara sekiranya urus niaga atas talian ini dijalankan? Terima kasih kepada Cik Moderator. Ucapan terima kasih juga saya dedikasikan kepada pihak penganjur kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam majlis forum yang mulia ini. Berbalik kepada persoalan sebentar tadi, pada pendapat saya, antara kesan kepada negara yang dapat diperolehi daripada aktiviti perniagaan atas talian adalah kita dapat meluaskan pasaran di seluruh dunia sekaligus dapat meningkatkan ekonomi negara. Sebagai contoh, produk Malaysia seperti pencuci muka, makanan ringan dan juga ubat nyamuk bukan sahaja tertumpu di dalam negara, malah ianya juga boleh meluaskan pasarannya ke luar negara seperti di Indonesia, Filipina, Singapura, India maupun di Amerika Syarikat. Penjualan barang di luar negara bukan sahaja memperkenalkan jenama produk Malaysia, malah memberi keuntungan yang lumayan di samping dapat meningkatkan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik. Hal ini dapat berlaku berikutan wujudnya pertukaran mata wang asing dalam aktiviti jual beli antara Malaysia dengan negara luar yang sudah mula menunjukkan minat terhadap barangan dari Malaysia dan mula menyebarkan berita tersebut kepada masyarakat yang lain. Terima kasih atas penerangan yang cukup menarik daripada ahli panel kita yang ketiga sebentar tadi. Lontaran idea-idea yang bernas daripada ahli panel kita sebentar tadi sudah cukup menjelaskan bahawa aktiviti urus niaga atas talian mampu memberi banyak impak positif ke dalam individu, masyarakat maupun negara. Namun begitu, setiap perkara yang baik semestinya ada bahagian yang buruknya. Jadi, persoalannya di sini, apakah isu serta cabaran utama dalam mengendalikan aktiviti urus niaga atas talian pada masa ini? Bagi menjawab persoalan ini, saya serahkan kepada saudara Muhammad Harith untuk memulakan hujahnya. Dipersilakan. Baiklah, izinkan saya memulakan bicara. Pada era yang kian membangun ini, sebenarnya tidak dapat dinafikan lagi bahawa urus niaga atas talian merupakan langkah mudah bagi masyarakat kini untuk membeli belah keperluan harian, tidak kira sama ada keperluan kering maupun keperluan basah. Namun, terdapat risiko besar melakukan urus niaga atas talian, iaitu keselamatan transaksi dan keselamatan data. Hal ini kerana perniagaan atas talian mempunyai risiko yang tinggi dari aspek penipuan. Perniagaan atas talian telah membuka peluang kepada golongan yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penyelewengan dan penipuan. Hal ini dapat dibuktikan lagi apabila sesetengah pengguna tidak mendapat barangan yang dibeli, malah berkemungkinan barangan tersebut tidak wujud sama sekali. Hal ini terjadi disebabkan laman web urus niaga palsu yang menyebabkan pengguna tidak mendapat barangan yang dipesan
walaupun pembayaran telah dilakukan secara elektronik. Tinjauan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pulau Pinang, penipuan membabitkan urus niaga atas talian di negeri ini dilaporkan meningkat sebanyak 441.7% dengan kerugian melebihi RM1 juta Malaysia sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kemudahan teknologi yang disalahguna mampu menyebabkan ramai pengguna menjadi mangsa sehingga mengakibatkan angka kerugian akibat penipuan pembelian atas talian mencecah jutaan ringgit. Firman Allah SWT artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat ke-29. Terima kasih atas pandangan yang cukup bernas saya kira. Baiklah, beralih pula kepada saudara Muhammad Iqbal. Masih dengan persoalan yang sama, apakah pendapat saudara tentang isu dan cabaran yang ditanggung ketika menjalankan aktiviti urus niaga atas talian ini? Terima kasih atas persoalan yang diajukan. Isu keselamatan maklumat individu sewaktu membeli di atas talian perlu diberi perhatian kerana ia merupakan perkara yang penting. Walaupun pengguna mampu mengawal privasi mereka, tetapi maklumat mereka masih lagi boleh dicapai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti skamer mahupun hacker. Tabiat pembeli dalam talian boleh dikesan melalui internet kerana terdapat satu fail yang dinamakan sebagai cookie. Melalui cookie ini, pengguna atau pembeli seolah-olah telah meninggalkan jejak di internet dan jejak itu dapat digunakan oleh pengiklan di internet untuk mengetahui tabiat atau minat kita terhadap sesuatu barang atau produk di internet. Kaedah ini telah membuka ruang kepada pemasar untuk mengenali para pelanggan, tetapi ianya dilihat sebagai salah satu gangguan privasi kepada para pembeli. Selain itu, mereka juga akan menghantar iklan kepada para pengguna untuk menarik perhatian mereka supaya membeli barang atau produk yang dipasarkan. Hal ini akan mengakibatkan gangguan kepada para pengguna kerana menerima iklan yang sesetengahnya tidak membawa faedah atau manfaat kepada mereka. Dalam aspek ini, isu keselamatan maklumat sewaktu menggunakan internet untuk membeli dan menjual produk serta komunikasi antara pembeli dan penjual menimbulkan isu yang berat kerana adanya pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat peribadi pembeli kepada orang ramai. Hal ini tertumpu kepada penjual kerana penjual merupakan individu yang bertanggungjawab untuk menjaga maklumat pembeli seperti nama, alamat dan nombor telefon. Oleh itu, pembeli disarankan untuk berhati-hati tentang isu keselamatan apabila berkongsi maklumat peribadi semasa membuat pembelian atas talian. Seterusnya, terdapat juga penjual yang telah diceroboh maklumat mereka dan didedahkan kepada orang awam. Sebagai contohnya, terdapat sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab mencuri identiti perniagaan orang lain untuk melariskan perniagaan sendiri. Buktinya, mereka telah memuat naik iklan yang dihasilkan oleh peniaga yang terkenal kemudian disebarkan dalam akaun media sosial mereka. Hal ini menyebabkan ramai pembeli-pembeli di luar sana tertipu dengan iklan tersebut. Kemudian, barangan yang mereka inginkan tidak sama seperti yang sampai ke tangan mereka. Tambahan lagi, nama baik perniagaan itu juga akan tercemar dan mendapat kritikan daripada para pembeli. Hal ini juga akan menyebabkan para pembeli hilang kepercayaan terhadap penjual daripada sesebuah perniagaan tersebut. Terima kasih atas pandangan yang cukup relevan daripada saudara. Baiklah, saudari Aina, giliran anda pula untuk memberikan pandangan untuk isu tersebut. Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator atas persoalan yang diajukan. Dalam konteks ini, kurangnya ilmu pengetahuan dalam hal yang berkaitan urus niaga atas talian
menyebabkan segelintir peniaga tercicir untuk memanfaatkan kelebihan teknologi dalam perniagaan dengan baik. Sesungguhnya, tanpa ilmu pengetahuan yang mendalam terhadap sesuatu perkara, hidup manusia akan berada dalam kegelapan. Tanpa ilmu, kehidupan manusia tidak akan maju dan tanpanya juga, manusia tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Dengan ilmu urus niaga atas talian sahajalah seseorang akan terselamat daripada tipu daya yang boleh merugikan ramai pihak. Terdapat segelintir peniaga yang masih lagi belum menguasai kaedah perniagaan dalam talian yang kini menjadi masalah untuk memasarkan produk dan perkhidmatan. Seperti yang kita ketahui, menuntut ilmu adalah suatu perkara yang dituntut dalam agama Islam. Bahkan, terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan hadis berkenaan kelebihan mereka yang menuntut ilmu, antaranya akan dipermudahkan jalan untuk menuju ke syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan mempermudahkan baginya suatu jalan untuk ke syurga. Ilmu perniagaan atas talian ini adalah merupakan satu alternatif yang perlu dikuasai oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya pada waktu ketidaktentuan ekonomi domestik pada hari ini. Namun begitu, sikap masyarakat yang jumhur masa kini hanya mementingkan kepada keuntungan yang akan diperolehi tanpa mempelajari ilmu asas dalam sesuatu bidang yang diceburi, seperti bidang perniagaan. Nampaknya tidak kurang hebat juga pandangan saudari Aina tentang isu dan cabaran untuk melaksanakan urus niaga atas talian ini. Baiklah, selesai sudah perbincangan kita mengenai isu ini. Tetapi, rasanya tidak lengkap pula jika isu dan cabaran sudah diketengahkan tetapi tiada kaedah penyelesaiannya. Oleh itu, izinkan saya untuk mengajukan persoalan terakhir kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini tentang apakah penyelesaian yang wajar dilaksanakan untuk membendung cabaran-cabaran yang akan datang dalam melaksanakan urus niaga atas talian ini. Baiklah, nampaknya saudara Iqbal sudah bersemangat untuk melontarkan ideanya dan pandangannya. Dipersilakan saudara. Isu yang dibincangkan ini sangat menarik minat saya untuk mengupasnya lebih mendalam lagi. Sebab itulah nampak lebih bersemangat. Baiklah, pada pendapat saya, pembeli yang berniat untuk membeli barangan atau produk melalui atas talian hendaklah memastikan menyemak terlebih dahulu latar belakang peniaga tersebut supaya Isu yang dibincangkan ini sangat menarik minat saya untuk mengupasnya lebih mendalam lagi. Sebab itulah nampak lebih bersemangat. Baiklah, pada pendapat saya, pembeli yang berniat untuk membeli barangan atau produk melalui atas talian hendaklah memastikan menyemak terlebih dahulu latar belakang peniaga tersebut supaya boleh dipercayai dan mendaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Hal ini demikian kerana jika sesebuah perniagaan tersebut berdaftar di bawah SSM, perniagaan tersebut akan dikategorikan sebagai perniagaan yang sah. Oleh itu, pelanggan yang mempunyai keyakinan yang lebih tinggi untuk berurusan dengan sesebuah perniagaan. Sebagai contohnya, para pelanggan boleh menyemak di laman web rasmi SSM dengan nombor yang diberikan oleh peniaga sebelum meneruskan proses pembelian barangan dalam talian. Tambahan lagi, pembeli boleh memastikan kesahihan maklumat peniaga dari segi nama penuh, alamat, nombor telefon dan nombor akaun bank yang diberikan. Hal ini dapat memastikan kita membeli barangan dengan penjual yang boleh dipercayai, terutamanya apabila melibatkan pembelian yang memerlukan transaksi wang yang banyak sehingga mencecah ribuan ringgit. Jika berlaku penipuan,
Pembeli perlulah membuat laporan polis dengan segera dengan memberikan maklumat peniaga dan bukti pembelian agar pihak polis dapat mengambil tindakan segera seperti membekukan akaun bank peniaga yang telah menipu. Pelanggan juga hendaklah menelefon peniaga terlebih dahulu untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai sesuatu produk. Hal ini bertujuan untuk memastikan produk yang hendak dibeli menepati kehendak pembeli, iaitu seperti iklan yang disebarkan. Kesannya, perniagaan tersebut akan memperoleh kepercayaan pembeli sekaligus dapat melebarkan lagi perniagaan mereka supaya lebih maju apabila sentiasa jujur dan telus dalam memberi maklumat perniagaan dan barang yang benar kepada para pelanggan. Pandangan yang dilontarkan sangat relevan dan benar sekali. Wah, nampaknya saudari Aina ingin mengajukan pendapat juga. Baiklah, dipersilakan saudari. Terima kasih saudari Aisyah atas kesempatan yang diberikan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud Allah tidak akan menurunkan sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar. Riwayat Al-Bukhari. Melihat kepada lafaz hadis yang menceritakan berkaitan hal ini, jelaslah bahawa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Ini dapat dikaitkan dengan isu yang sedang dibincangkan mengenai kurangnya ilmu pengetahuan dalam urus niaga atas talian dapat diselesaikan dengan menghadiri seminar atau kursus yang berkaitan. Pihak kerajaan maupun pihak swasta telah menyediakan banyak seminar dan kursus secara percuma atau berbayar yang boleh disertai untuk mendapatkan ilmu berkaitan dengan perniagaan. Contoh seminar atau kursus yang dapat dilihat pada hari ini adalah contoh yang pertama, kursus asas keusahawanan koperasi. Yang kedua, kursus keusahawanan Islam Anjuran Institusi Latihan Islam Malaysia iaitu ILIM. Dan juga yang ketiga, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Usaha ini penting bagi memantapkan lagi produktiviti dan kualiti produk serta perkhidmatan yang diusahakan oleh peniaga. Tambahan pula, melalui seminar, peniaga dapat menambahkan ilmu pengetahuan mengenai e-commerce iaitu pemasaran produk secara atas talian dan kemahiran menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram yang nyatanya lebih murah dan menjimatkan. Terima kasih atas lontaran idea yang cukup utuh sebentar tadi. Baiklah, saya serahkan bahagian terakhir ini kepada saudara Muhammad Harith untuk menyempurnakannya. Dipersilakan saudara. Terima kasih Cik Moderator. Oleh hal demikian, pengguna disarankan agar tidak terburu-buru ketika hendak membeli sesuatu barangan. Sebaik-baiknya pengguna perlu membuat semakan awal mengenai status syarikat penjual sama ada mempunyai lesen atau sebaliknya. Pengguna boleh menyemak nombor lesen perniagaan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, dan SSM boleh mengambil inisiatif penting dengan memberikan denda kepada peniaga yang gagal untuk mendaftar perniagaan mereka. Jika terdapat unsur penipuan yang lain, pengguna juga boleh melaporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM. Dengan mengambil kira aduan daripada pengguna, kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat supaya penyelewengan urus niaga atas talian dapat dikurangkan dari masa ke masa. Antaranya ialah kerajaan boleh memeriksa data peniaga dengan lebih teliti serta menapis kriteria seseorang peniaga sebelum meluluskan lesen perniagaan mereka. Kerajaan juga boleh memaparkan iklan tentang jenayah cyber ini dengan lebih meluas supaya masyarakat lebih berhati-hati ketika membuat urus niaga atas talian. Penguatkuasaan undang-undang adalah sangat penting bagi sesebuah negara agar dapat mengurangkan kadar jenayah serta menambah baik imej negara. Idea yang diajukan sebentar tadi nampak begitu meyakinkan para hadirin kita. Baiklah, tamatlah sudah perbincangan kita pada hari ini berkenaan urus niaga, isu dan penyelesaiannya.
jutaan terima kasih saya dedikasikan kepada semua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi berkongsi pendapat dan idea yang boleh membantu lagi masyarakat pada hari ini untuk berfikir sejenak apakah wajar atau tidak tentang perkara yang dibincangkan. Justru itu, tidak lupa juga kepada para hadirin yang hadir kerana sudi meluangkan masa bersama-sama mendengar lontaran idea daripada semua ahli panel kita. Sebelum menamatkan majlis forum pada hari ini, izinkan saya membuat satu konklusi daripada isu yang dibincangkan pada hari ini. Pengolahan teknologi yang semakin pesat membangun ini memberi banyak impak dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Kecanggihan demi kecanggihan teknologi yang ditawarkan telah memberi kemudahan kepada masyarakat untuk menjalankan aktiviti seharian termasuklah dalam urus niaga. Pemodenan dalam aspek urus niaga telah mewujudkan perniagaan atas talian yang mampu memudahkan rakyat untuk menjual dan membeli barangan dalam kehidupan mereka. Pelbagai urusan jual beli dapat diakses di seantero dunia melalui urus niaga atas talian ini. Masyarakat dapat menjual dan membeli pelbagai barangan dan produk yang memenuhi kehendak mereka tanpa perlu mengeluarkan kos dan tenaga yang maksimum untuk mencari barang keperluan mereka. Namun begitu, masyarakat perlu tahu bahawa tujuan utama urus niaga atas talian diwujudkan bukan sahaja untuk menjalankan aktiviti jual beli semata-mata mendapatkan keuntungan, malah masyarakat dapat memperbesar dan memperluas aktiviti syariah yang menjadikan urusan perniagaan sebagai satu keutamaan dan juga ibadah yang boleh meningkatkan pahala bagi sesiapa yang mengerjakannya. Oleh kerana itu, kita sebagai umat manusia haruslah mencari keredaan Allah ketika melakukan aktiviti urus niaga dengan menanam niat serta pelaksanaan yang betul. Konteks urus niaga atas talian sudah menyatakan bahawa ketulusan dan kejujuran peniaga dalam membekalkan dan menjual produk kepada pengguna amat diperlukan untuk mengelakkan unsur syubhah dan gharar yang akan menimbulkan pelbagai permasalahan dalam urusan perniagaan yang dijalankan. Dalam kesibukan masyarakat kini dalam usaha merebut peluang untuk bersama-sama menaik taraf ekonomi, aspek hukum fiqh dalam urusan jual beli atas talian ini tidak patut diabaikan demi menjaga kemaslahatan dan hubungan baik antara penjual dan pembeli. Dalam pada itu, urus niaga yang dijalankan secara atas talian ini diakui memberi banyak faedah dan kebaikan kepada semua pihak dengan syarat niat dan pelaksanaan dilakukan dengan telus dan berhemah. Perkara ini juga perlu berpandukan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Justru itu, aktiviti urus niaga ini memberi banyak impak positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat. Namun, jika peluang yang ada dimanfaatkan dengan sebaiknya, perkara negatif akan dapat dibendung daripada berlaku ketika melakukan urusan perniagaan atas talian. Perkara ini juga akan membawa kepada kemajuan bekalan dan produk yang dikeluarkan oleh peniaga ke peringkat yang lebih tinggi dan dapat memajukan ekonomi negara sekaligus meningkatkan imej negara kepersada antarabangsa. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama berganding bahu dalam membawa nama negara Malaysia setanding dengan negara-negara maju di luar sana. Sekian, terima kasih.